Tapi sebenarnya perkataan mantop ini sekarang orang dah tak guna dah. Orang yang guna mantop ni orang dah tua dah orang tu. Budak muda sekarang tak guna mantop, kita guna mantul. Mantul ni gabungan antara mantap dan betul. Oh, itu lebih dalam lagi, mantul. Mana masjid mantul, masyarakat timtul lah, begitulah contohnya. Tapi mantul tu pun dah agak lama sikit. Ni pula ada yang baru lagi, budak-budak muda apa dia panggil? Mantap Pak Abu katanya. Itu pun pening juga kita tu. Sian Pak Karim, mantap Pak Abu. Saya pun tak tahu apa kena-mengena Pak Karim dengan Pak Abu. Jadi nanti masjid nak buat tajuk mantap Pak Abu pula. Jangan buat mantap. Masjid mantap Pak Karim. Masyarakat kesian Pak Abu contoh. Itu lagi ramai budak-budak datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda waddalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul dan ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, hiasi kami dengan sifat takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiyah. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil, Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ni'mah Bukit Piatu Melaka. Yang saya raikan juga pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan. Salam Melaka-ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini. Dan dapatlah kita bertatap muka, dan saya diminta menyampaikan satu tajuk, moga-moga ada manfaatnya, iaitu Masjid Mantop, Masyarakat TikTok. Tuan-tuan sekalian, dalam bahasa Malaysia standard tak ada perkataan mantop ni. Tak tahu datang mana mantop ni. Mana datang perkataan mantop? Sepatutnya mantap. Tapi mantop ni ada sejarah dia. Asal-usul perkataan mantop ini adalah jargon ataupun tagline yang digunakan oleh Ustaz Dr. Muhammad Zamri bin Haji Muhammad Zainuddin, lebih dikenali dengan nama Ustaz Zamri Mantop. Dulu dia mengajar dalam rancangan Mari Mengaji TV9 tahun 2006, 2007, 2008, 2009. Jadi masa tu popular betul dia dengan istilah mantop itu. Jadi sekarang ni dia pun dah tak mengajar dah di TV, dah sekarang jadi adun dah, jadi ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Sungai Burung di Selangor. Dia ada buat travel agent lah, Mantop Travel and Tours, masih ada lagi. Dia banyak mengasaskan kaedah mendidik anak-anak. Antara yang dia buat Mabah ni mendidik anak berinspirasikan Al-Quran dan hadis. Dia yang mempopularkan jargon mantop itu. Tapi sebenarnya perkataan mantop ini sekarang orang dah tak guna dah. Orang yang guna mantop ni orang dah tua dah orang tu. Budak muda sekarang tak guna mantop, kita guna mantul.
Mantul ni gabungan antara mantap dan betul. Itu lebih dalam lagi. Mantul, mana masjid mantul, masyarakat timtul, begitulah contohnya. Tapi mantul tu pun dah agak lama sikit. Ni pula ada yang baru lagi, budak-budak muda, apa dia panggil? Mantap Pak Abu katanya. Itu pun pening juga kita tu. Sian Pak Karim, mantap Pak Abu. Saya pun tak tahu apa kena-mengena Pak Karim dengan Pak Abu. Jadi nanti masjid nak buat tajuk mantap Pak Abu pula. Jangan buat mantap. Masjid mantap Pak Karim. Masyarakat kesian Pak Abu contoh. Itu lagi ramai budak-budak datang. Saya setuju dengan tajuk ini. Kita kalau nak mengukur masyarakat dan kampung itu TikTok, salah satu indikatornya adalah tengok masjid. Sebab itu kita pun kalau dalam indikator pertandingan Desa Cemerlang PDC, peringkat kebangsaan, peringkat negeri, antara kriteria yang hakim akan adili, juri akan tengok adalah masjid. Saya dulu lama juga terlibat jadi hakim untuk atau juri untuk PDC ini. Pergilah ke kampung-kampung, ke tanah jangan Felda. Macam kami Jabatan Agama kena pergi masjid lah. Mana masjid ini dia adalah untuk kita nak ukur masyarakat kampung itu. Pernah orang tanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Tuan, apa tanda kampung tu ada berkat?" Orang tanya kepada Umar. Umar kata, "Kau tengok dia punya masjid." Apa yang nak ditengok? Pertama kau tengok masjidnya lebih cantik daripada rumah orang ke tidak. Kalau rumah orang lebih cantik daripada masjid, something wrong. Jadi tuan-tuan untunglah saya dengar tak berapa lama lagi dapat masjid cantik. Kalau tak pergi lagi tak tahulah. Inilah satu-satunya masjid di negeri Melaka yang merupakan sumbangan masyarakat 100%. Tidak ada daripada pendanaan lain. Tuan-tuan kena megah dengan masjid itu. Kita ada saham dalam masjid itu. Orang tanya lagi kepada Omar, kalau masjid memang lebih cantik daripada rumah orang, apa ukuran lain? Ente tengok pula semayang jemaahnya ramai ataupun tidak. Kalau semayang jemaah bagus, itu tanda kampung bagus. Orang tanya lagi, kalau memang semayang jemaahnya dah bagus, apa lagi ukuran lain? Ente tengok pula dia punya semayang subuh dia. Adakah semayang subuhnya sama macam semayang jemaat? Kalau sama, itu kampung ada memang bagus lah. Sebab kita orang Islam, kita dengan masjid ni kita tak boleh berpisah. Masjid ni kita dengan masjid macam ikan dengan air. Ikan kalau tak duduk di air, mati dia jadi ikan masin je. Sama manusia, orang Islam, kalau tak dekat dengan masjid, dia mati. Apa yang mati? Hati dia. Sebab itu masjid kena sentiasa di hati kita. Pergi ke mana pun mesti cari masjid. Pergi ke Amerika ke, pergi ke London ke, pergi ke mana-mana mesti cari masjid. Ni sifat orang Islam. Pergi ke Singapura cari masjid, pergi ke Kuala Lumpur cari masjid. Tak adalah asyik musafir kerja, tak nyinggah-nyinggah masjid. Jangan begitu. Sebab yang tak suka masjid ni orang munafik ya. Kata Nabi dalam satu hadis daripada An-Nazal bin Saburah, "Al-munafiqu fil masjid kat-tayri fil qafas." Orang munafik kalau dengan masjid ni, dia macam burung dalam sangkar. Dia tak gembira pun. Dia duduk dalam sangkar itu. Orang beriman, dia duduk dalam masjid ini, ada kegembiraan dalam hati. Dia rasa tenang, dia rasa seronok. Sebab itu kalau kita sayang Nabi, jangan tinggal masjid. Sebab Nabi ada 7 sunnah, dia tak pernah tinggal. Pertama sekali tahajud. Kalau dia tinggal pun dia qadha, witir misalnya. Yang kedua, Nabi air wuduk, air semayang sentiasa jaga. Yang ketiga, Nabi beristighfar setiap masa. Yang keempat, Nabi sedekah setiap hari. Yang kelima, Nabi jaga semayang duha. Yang keenam, Nabi tak tinggal baca Quran. Dan yang ketiga, Nabi tidak tinggalkan semayang jemaah di masjid. Sebab itu tuan-tuan, rajin datang masjid ni sebab iman, bukan sebab ilmu pengetahuan. Saya fikir tak ada orang tak tahu fadilat berjemaah. Semua orang tahu. Saya fikir zaman sekarang tak ada orang tak tahu fadilat iktikaf masjid. Semua orang tahu. Sebab kita WhatsApp, orang hantar mesej, macam ceramah YouTube, kita selalu dengar fadilat datang masjid, fadilat soft depan, fadilat macam-macam. Tapi kita ke masjid ni bukan kerana banyak ilmu pengetahuan, maklumat.
kita kerana iman. Semua yang datang masjid ni ustaz ke? Kan yang ada ilmu pengetahuan agama ni ustaz lah. Adakah semua ustaz? Belum tentu. Ustaz semain kat rumah je kadang-kadang dengan anak-anak dia. Dia jarang juga datang ke masjid. Bukan semualah kena kecam pula dengan Persatuan Ustaz-Ustaz Malaysia pula kan. Ni contoh lah. Yang datang ni bukan semua ustaz, orang biasa. Orang biasa. Sebab yang menyebabkan kita ke masjid iman, bukan ilmu. Itu sebab dalam Quran surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa yaumil akhir. Hanya senya yang layak memakmurkan rumah aku, masjid aku adalah pertama orang yang amana billah. Apa makna amana billah? Beriman. Atau dalam bahasa terjemahannya, yang layak datang ke rumah aku hanya orang yang percaya kepada aku saja. Orang yang percaya. Dan dia percaya kepada siapa? Wal yaumil akhir. Dia percaya kiamat itu ada. Siapa lagi orang yang datang masjid? Wa aqamas solah. Memang dia nak jaga sembahyang. Wa ataz zakah. Dia pula jenis orang yang memang bayar zakat. Dan yang terakhir, walam yakhsha illallah. Dan orang yang datang masjid ni semua tak takut selain daripada Allah. Orang datang masjid, Allah puji sebagai orang berani. Oh, berani tuan-tuan. Ingat, senang nak datang masjid. Berapa ramai orang tak dapat datang masjid sebab bini tak bagi? Ada contoh. Terus nak pergi masjid, terus tarik muka, marah. Sebab abang dah lah daripada pagi pergi pejabat, balik dah petang sampai tukar baju sekejap, pergi pula masjid lagi, balik kat pukul 10. Bila nak duduk rumahnya, terus tak nak kena beletir, dia pun tak keluar rumah lah. Semayang di rumah tepi katil saja senang. Nak menjaga hati isteri. Ni contoh. Jadi yang datang ni semua ni, ini berani semua ni. Berani semua ni. Tapi ada juga yang datang masjid berdua dengan isteri. Itu hebatlah. Tak semua orang dapat begitu. Tapi saya dulu masa jadi imam masjid negeri, saya camkan imam-imam saya, kalau dia ada program macam malam ni, kita program, cara dia buat taktik nak balik cepat. Sebab kan urus dia kena balik paling lambat. Penceramah makan apa, nak ngemas apa, kadang pukul 11 baru balik. Jemaah ni 10.30 balik lah. Jadi cara taktik dia nak balik cepat, dia bawa isteri dengan bawa anak. Anak pula yang paling kuat berlari sekali. Supaya bila anak dia berlari, alah tuan tak maaf terpaksa balik, anak berlari. Oh, pandai tu imam. Hari lain dia tak bawa anak. Ni contoh. Ataupun dia tak nak meneman penceramah makan lama sangat kan, sampai pukul 10.30 kadang-kadang. Jadi taktiknya bawa isteri lah. Tuan minta maaf lah, saya tak dapat teman malam ni. Ngapa pula ustaz? Isteri saya ikut, dia ada atas motor dah. Cekap tu imam bawa isteri pula time program. Ni contoh. Kita datang masjid ni tanda iman, bukan tanda kita alim. Bukan kerana kita ulama, kita beriman. Sebab kita datang masjid ni tempat yang Allah paling suka sekali. Ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sebut, tempat yang paling Tuhan suka atas dunia ni, rumah-rumah dia, masjid dia. Kalau di Bandaraya Melaka ni, apa tempat yang Tuhan paling suka sekali? Stadium Hang Jebat? Tak. Yang paling Tuhan suka sekali, Formosa jauh sekali. Yang paling Tuhan suka, masjid-masjid dia. Jadi kita malam ni berada dalam tempat Tuhan paling suka. Sebab tu, tapi tak semua orang percaya. Ya ke masjid tempat orang paling suka? Kan tempat lain. Bila tak ada kepercayaan, dia tak datang. Itu sebab kepercayaan. Tuan-tuan, kalau kita rujuk kehebatan umat masa silam, semuanya kait rapat dengan masjid. Kalau kita merentas ke relung masa, menelusuri terowong sirah junjungan Nabi SAW, jelas menunjukkan bahawa masyarakat ketika itu bukanlah semuanya masyarakat yang satu bangsa, satu agama. Madinah ni sebuah bandaraya ketika itu yang bandaraya kosmopolitan. Dia tak macam Mekah. Mekah lebih homogeneous. Homogeneous maknanya orang Mekah ni semua saudara semua. Sepupu, sepapat, adik ipar, pak saudara, mak saudara, semua saudara. Tapi di Madinah tidak.
bahkan di Madinah hanya 1/3 saja daripada keseluruhan rakyat Madinah adalah Islam. Yang lain tu non-Muslim. Ada kelompok-kelompok pula yang Muslim tu orang Arab, ada yang daripada Tauran, yang daripada etnik berbeza, puak berbeza, ada Aus, ada Khazraj, ada puak Barbar yang hijrah dari Afrika Utara, ada golongan Asyuriyin asal daripada Iraq dan Lebanon, ada golongan Bani Qahtan di semenanjung Arab. Jadi kepelbagaian ini menyebabkan Nabi fikir macam mana aku nak kuatkan masyarakat di Madinah. Nombor satu, buat masjid. Buat masjid. Masjid mesti jadi tempat untuk menyatukan. Sebab itu zaman Nabi, masjid bukan sekadar tempat menyatukan, tapi menjana pula ekonomi umat. Fungsi masjid bukan sekadar baitullah, bukan sekadar baitul ta'lim, tapi dah jadi baitul mal, baitul ta'min, baitul tamwil. Ini tak ada zaman kita. Zaman kita rumah masjid, rumah Allah, baitullah. Masjid, baitul ta'lim, tempat ceramah, buat forum macam-macam. Zaman Nabi, masjid, baitul mal, tempat ada simpanan untuk bagi bantuan. Baitul ta'min, baitul ta'min ni jaminan sosial. Zaman Nabi, zaman awal Madinah, ramai orang-orang miskin, orang Islam. Kemana mereka nak duduk? Nabi bagi duduk di masjid. Maka muncullah satu kumpulan dipanggil kaum suffah. Kita kan kalau gelandangan datang ke masjid, kan kita suruh pergi JKM, jumpa dengan pengurusi JKK ke apa ke, kita tak sediakan. Zaman Nabi, masjid jadi pusat perlindungan. Kita tak terbuat benda itu. Zaman Nabi, baitul ta'min, baitul tamwil. Tamwil menghasilkan dana pula untuk nak membantu orang yang memerlukan. Sebab itu, masjid selain hanya sebagai pusat ibadah, khususnya solat ataupun kuliah pengajian, kita memang harapkan masjid ni bergerak menjangkau pada masyarakat. Kita tak mahu masjid kita nanti yang dah siap nanti, yang 2 ekar tu nanti, kita tak nak masjid kita hanya sibuk berdandan tapi lupa pada lingkungan, lupa pada masyarakat. Apa tanda burung perempat jalan berjenjit di sela-sela? Apa tanda kiamat dekat membangun masjid berbangga-bangga? Jangan. Kita mesti makmurkan masjid, berdayakan umat. Sebab itu kalau masjid dia bangunkan masyarakat, insya-Allah dia boleh beri rahmat pada orang kampung dia. Mari kita tanya secara muhasabah diri. Masjid kita, contoh, berapa ramai jemaah keliling masjid kita yang dapat keluar daripada perangkap kemiskinan dan juga B40? Berapa orang? Datanya belum ada lagi. Berapa orangkah, dapatkah kita hasil daripada masjid kita memberikan peluang pekerjaan kepada anak karya kita? Adakah kita mampu untuk memperkasa golongan wanita, ibu tunggal, anak-anak yatim dengan kewujudan masjid kita? Adakah masjid kita boleh menyelesaikan masalah tanah yang terbiar, yang tidak produktif? Zaman Nabi itu semua dia buat. Artinya masjid, dia memang khidmat kepada masyarakat. Maka orang akan datang ke masjid. Itu zaman Nabi. Sama juga kalau kita rujuk sejarah kita di negeri Melaka ini. Islam di zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu memang hebat, mantap. Apa sebab? Salah satu penyebabnya peranan masjid. Walaupun ada sejarawan arus perdana tak setuju. Mereka kata Melaka ni tak ada kena-mengena dengan perkembangan Islam. Okeylah, itu akademik perbincangannya. Tetapi kita memetik kajian-kajian yang dibuat, antaranya terhadap tulisan-tulisan daripada penulis barat. Alfonso de Albuquerque ada dicatatkan dalam buku The Commentaries of the Great Alfonso de Albuquerque tahun 1875. Dia mengistilahkan Melaka ini, Melaka was the right Mecca. Melaka ni dulu serambi Mekah. Itu istilah yang dia berikan. Walaupun Melaka ni lambat terima Islam berbanding dengan Terengganu, Kedah, Pasai, tetapi nenek moyang kita di Melaka dulu memainkan peranan besar dalam menyebarkan dakwah di rantau Kepulauan Melayu. Walaupun negeri Melayu yang lain dah terima Islam awal, ada yang batu bersurat, ada yang batu nisan, macam-macam lah. Tapi mereka bermain dalam negeri mereka je, mereka tak keluar. Macam kita dulu di Melaka, ilmu ada di sini, kita kembangkan pula berdakwah ke tempat-tempat yang lain. Masjid di Melaka
menjadi pangkalan hadapan untuk mengembangkan Islam. Ada satu buku tulisan orang Kristian, Reverend Father Manuel Joaquim Pintado. Dia buat satu buku Portuguese Documents on Malacca from 1509 to 1511. Dia tulis tentang catatan Portugis lah berkenaan dengan Melaka tahun 1509 sampai 1511. Kata dia, di Melaka ada 3 orang Sultan Melaka yang paling minat, committed dengan agama. Cukup minat agama. Pertama sekali Sultan Muzaffar Shah, Sultan Melaka yang kelima, tahun 1446 sampai tahun 1459. Yang kedua Sultan Mansur Shah, Sultan Melaka yang ke-6, 1459 1477. Sultan yang ketiga Sultan Alauddin Rayat Shah, Sultan Melaka yang ke-7, 1477 sampai 1488. Kalau Sultan Muzaffar Shah itu ada buku daripada R.O. Winstead. Dia buat A History of Malaya tahun 1935. Zaman Sultan Muzaffar, Islam masa itu disebarkan ke tanah Jawa, sampai ke Borneo, sampai ke selatan Filipina. Daripada usaha Raja Muzaffar, Sultan Muzaffar lah, dia berjaya pengaruhi raja-raja Pahang, Kampar dan juga Indragiri untuk peluk Islam dan menjadikan Melaka sebagai destinasi untuk menuntut ilmu pengetahuan Islam. Tuan-tuan, kalau tak ada masjid, nak kumpul di mana? Islam takkan berkembang tanpa center. Apa orang Melaka dulu tak sembahyang jemaat ke? Mestilah ada semayang, ada tarawih dan bagai-bagai lagi. Tuanku almarhum ketika itu mengislamkan semua rakyat jajahan Melaka, hantar pula pendakwah yang dilantik ke negeri-negeri berjiran dengan kita, terutamanya Sumatera. Ada satu orang profesor emeritus, ni orang kampung Selanda Melaka. Dia buat satu buku Antara Sejarah dan Mitos. Dia ni banyak kaji tentang sejarah Melaka lah. Anak Melaka membicarakan tentang Melaka. Profesor Datuk Dr. Ahmad Adam. Kata dia Melaka masa itu berjaya melahirkan ramai tokoh ilmuwan, tokoh-tokoh sastrawan, menghasilkan kitab-kitab agama Islam, menghasilkan buku-buku sejarah Melayu, antaranya buku Hikayat Amir Hamzah, antaranya buku Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Tulis buku, bila perang baca buku, duduk ramai-ramai baca kitab, baca buku. Semuanya dilaksanakan kerana peranan yang dimainkan oleh masjid. Sebab itu buku-buku ini jadi bacaan utama semasa abad ke-15, terutamanya ketika Melaka menghadapi pencerobohan daripada Portugis. Sama juga dengan Sultan Mansur Shah. Kata Armando Corteso dalam buku The Summa Oriental of Tome Pires. Tome Pires ni pencatat daripada Magellan. Dia pusing dunia, dia tulis semua rekod buku dia. Catatan Tome Pires dipanggil. Jadi dia punya catatan disyarahkan pula oleh ramai sejarawan. Kata dia Sultan Mansur Shah, dia tetah di Melaka dulu bina satu masjid yang besar dan cantik di atas bukit yang sekarang ni adalah kubu Portugis. Dan masjid itu dekat dengan pasar, dan untuk memudahkan perjalanan, Sultan bina pula jambatan kayu untuk mudahkan orang pergi aktiviti yang dilakukan di masjid. Bila azan, semua orang datang masjid. Masyarakat Islam, pedagang, pembesar, saudagar-saudagar, rakyat jelata, semua pergi melalui jambatan kayu dari seberang sungai ke arah Bukit Melaka. Dan di masjid itu juga turut disediakan guru-guru mengajar. Masjid di Melaka dulu. Kata Dr. Caesar Adib Majul, dia buat satu buku Muslim in the Philippines tahun 78. Melaka ketika itu jadi pusat tumpuan para ulama datang untuk duduk di sini. Ulama kalau datang, apa yang dibuat? Sama ada dibuka masjid atau dibuka pondok. Kata Dr. Muhammad Yunus, ni orang Sumatera, Profesor Dr. Mahmud Yunus. Dia buat buku Sejarah Islam Minangkabau tahun 71. Para pendakwah dari Melaka dikirim oleh Sultan Mansur Shah pergi ke negeri-negeri taklukan Melaka, sama ada di Minangkabau Timur ataupun lain-lain. Hasilnya masyarakat Minangkabau berjaya diislamkan dan diajar pula berdakwah ke daerah-daerah yang lain. Ni semua yang saya cerita tuan-tuan ni catatan sejarah rasmi.
Dia cerita sejarah kan ada bukti, kalau tak kan tafsir mimpi jadi kan. Jadi tuan-tuan boleh rujuk begitu banyak tulisan dalam foreign documents, the description of Malacca between 1505 sampai 1511, semua cerita untuk menunjukkan Melaka ni dulu kuat. Salah satu sebabnya adalah masjid. Bagi kita, masjid ni peranan dia bukan sekadar tempat mengaji zaman itu, bahkan melahirkan pejuang. Kalau orang tanya kemerdekaan ni siapa yang meniup semangat kemerdekaan? Masjid. Tuan-tuan, orang Islam dulu datang masjid surau, habis sembahyang buka kitab tazkirah. Masa itulah para agamawan bancuh bagi semangat. Maka lahirlah panglima-panglima perang zaman dulu. Mana nak dapat semangat? Dulu bukan ada YouTube. Masjid surau lah yang mainkan peranan. Sebab itu kebangkitan kemerdekaan ini dibangunkan oleh para kiai, para ulama. Mereka tiupkan semangat. Bukan di negara kita, bahkan di seluruh Nusantara. Tengku Syekh Abdul Jalil, Masjid Syuhada di Cok Piling di Aceh Utara, dia bakar semangat lawan Jepun. Kiai Haji Mustafa Zainal Mustafa, Pesantren Sukamanah di Singaparna, dia tiup semangat orang-orang kampung. Kiai Haji Hasim Asy'ari, Pesantren Tebuk Iring di Jombang, Jawa Timur, pengasas Nahdlatul Ulama. Sama juga Kiai Bagus Hadi Kesomo, ni pengasas Muhammadiyah. Begitu juga Haji Abdul Karim Amrullah ataupun Haji Rasul. Ini semua orang yang meniupkan semangat perjuangan daripada masjid. Ulama dulu, Imam, Bilal, pegawai masjid, semua berani-berani dulu. Sebab Tuhan dah sebut, yang jadi rajin datang masjid ni orang berani je. Sebab itu pemberontakan golongan petani di Cilegon tahun 1888, hasil tiupan semangat Kiai Haji Abdul Karim. Dia pimpin tarikat Qadiriyah. Sama juga pendukung tarikat Samaniyah melancarkan jihad ke atas Belanda di Palembang start tahun 1811 sampai 1822. Sama juga Badi'uz Zaman Said Nursi. Ini semua orang masjid. Imam Syamil Ad-Darastani An-Naqsyabandi, 25 tahun ketuai perjuangan menentang Rusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jazair, ini dia mursyid tarikat Qadiriyah. Dulu Perancis pernah tangkap Amir Abdul Qadir Al-Jazairi, masuk ke dalam penjara di Toulon di Perancis. Masuk penjara, ramai pula banduan Kristian masuk Islam pula. Dia dakwah pula dalam penjara. Jasa dia begitu besar. Sebab itu di Amerika Syarikat sekarang, di Iowa, di Clayton Country, ada satu bandar nama Al-Qadir. Tuan-tuan boleh Google Al-Qadir di Clayton County di Iowa, Amerika Syarikat. Al-Qadir itu ambil daripada nama Syekh Abdul Qadir Al-Jazair, ulama sufi yang begitu terkenal. Syed Omar Mukhtar, pengasas tarikat, orang tarikat Sanusiyah. Ini semua orang masjid. Sebab itu masjid ini, dia bukan sekadar Baitullah, dia bukan Baitul Ta'lim, dia juga meniup semangat. Itu yang jadi tip-top. Maka marilah muslimin muslimat, ayo kita cintai masjid. Cintalah masjid kita. Ingat, masjid ni adalah syiar. Syiar ni apa maknanya? Tanda. Perkataan syiar ni daripada perkataan syu'ur, maknanya rasa. Bila orang tengok masjid, dia akan rasa dengan agama dia. Itu maknanya syiar. Dan syiar ini boleh merujuk kepada 3 perkara. Pertama, tempat-tempat yang mulia dipanggil syiar. Contoh masjid. Apa lagi syiar? Kaabah. Apa lagi syiar? Safa, Marwah, Arafah, Masyairil Haram. Itu semua adalah syiar. Syiar juga ada dalam bentuk waktu. Contohnya bulan-bulan Islam, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Saya ingat kalau tanya tuan-tuan, mungkin tak ramai tahu kita dah bulan Islam, bulan apa. Kita tak tahu, bulan Disember ya. Syiar ni kita tak ambil tahu sangat. Dan syiar ni juga boleh merujuk kepada amalan dalam agama. Apa contoh? Simpan janggut, syiar. Lepas tu jangan hina. Tak buat cerita lain, jangan kutuk. Apa lagi? Pakai kopiah, syiar. Azan, syiar. Macam contoh kita nanti insya azan. Azan ni menunjukkan kampung ini ada orang Islam. Itu tanda dia. Syiar, tanda. Oh, ada orang Islam sini. Tuan-tuan kalau pergi luar negara, tiba dengar azan, automatik, oh ini ada orang Islam sini.
Kan senang, dia syiar ni tanda. Kita tahu benda tu akan ada orang Islam macam tu. Masuk juga syiar ni apa? Zikir. Sebab tu syiar ini mesti diraikan dalam 3 bentuk: ihtifal, iltizam, itmam. Dia mesti dilakukan dalam keadaan terbuka, jangan sorok-sorok, dibuat dengan penuh komitmen, iltizam, dan juga itmam, sesempurna mungkin. Tak boleh dipelecehkan, tak boleh dijenakakan, tak boleh buat joke, tak boleh. Syiar. Macam contoh zikrullah, kan syiar. Ada dulu makcik daripada Bera, selamat pagi, la ilaha illallah. Tapi budak-budak netizen Konoha ini, para pencela maya ini, dia buat main pula dengan video itu. Oh, terus bila pasang, oh makcik-makcik, mengantuk nak tidur. Itu kan kurang hajar namanya. Apa sebab orang zikir kau kena tidur? Apa masalah kau? Sebab nak buat konten, demi sesuatu konten dipanggil. Tak boleh buat syiar, mana boleh buat joke. Janggut, kau punya janggut macam kambing lah, sama. Apa benda ni? Tak boleh. Masjid ni semua syiar. Sebab itu kita kena cinta kepada syiar. Dalam Quran, tuan-tuan, perkataan masjid ini Allah ulang banyak kali. Total ada 28 kali. 22 kali dalam bentuk mufrad, singular. Ada 6 kali dalam bentuk plural, masajid. Tapi ialah, kita malam ni nak memikirkan macam mana nak bagi orang ramai datang kerap ke masjid. Bukan senang. Kami ni yang jaga masjid, bak kata orang tua pakai pungguk rindukan bulan kadang-kadang. Tak ada orang. Dulu time PKP berdegar-degar nak datang. Dia maki untuk imam tiap-tiap hari. Imam macam-macam lah, imam Yahudi lah, imam macam-macam. Tiap-tiap minggu dibodohkan di jemaah netizen Konoha ni. Tak daya, tuan-tuan. Siap dia conteng dinding, masjid kroni. Masjid kroni. Nak suka betul. Apa nasib lah zaman tu, teruk betul kami kena. Jadi kita punya ekspektasinya, ini kalau habis PKP mesti berderu orang datang ni. Serupa je. Tak ada. Dia datang jemaah buat amma ba'du faya ibadallah, barulah masuk. Tu pun lepas campak rokok. Masuk semayang. Muka tu lah yang tukang komen paling banyak sekali. Ni contoh, bukan sini. Contoh. Kadang bincang dengan tutup imam, macam mana nak bagi orang ramai? Macam-macam benda dah kita buat, orang tak datang juga ni. Kata ustaz, kita paskai pelaris pula, mana tahu orang datang ramai. Gantunglah tangkal ke mana-mana. Nanti kawan cek fatwa. Boleh ke tidak? Kalau boleh kita gantung juga. Ni contoh sajalah, bergurau ya. Jadi macam mana kita malam ni nak fikir, minta orang ramai datang ke masjid? Apa cara? Kita masjid baru ni nak guna dah ni. Ini kan besar punya masjid, tak ada orang. Buat malu kan? Buat malu dah lah masjid. Contoh, masjid satu-satunya masjid yang disumbangkan 100% oleh masyarakat. Sekali tak ada orang, satu saf jatuhlah standard. Jadi macam mana? Dia, kalau kita nak kaji sebab atau faktor yang menyebabkan orang menjadi datang ke masjid, dia panggil faktor pendorong. Mungkin tuan-tuan puan-puan di sini ada yang buat postgraduate. Orang kalau dunia research, penyelidikan, master, PhD, dia kalau kaji faktor, dia mesti ada IV, dia mesti ada DV. IV tu independent variable, dependent variable dia. Apa pemboleh ubah, bahasa Melayunya. Apa pemboleh ubah bersandar, pemboleh ubah tak bersandar. Dia kajilah ni mana pemboleh ubah yang terkuat. Nenek. Baik, kita tengok. Apa pemboleh ubah pertama yang boleh menjadikan masjid ini orang ramai datang? Kalau tanya kepada saya, nombor 1 sekali, masjid kena bagus dulu. Itu number 1. Dan bukan sekadar bagus, mesti nampak bagus. Ada masjid dah bagus, tapi dia tak nunjukkan dia bagus. Dia ikhlas. Dia ikhlas. Biarlah orang tak tahu. Janji Allah tahu. Padahal kau bagus. Ada kadang bila kita duduk ramai-ramai geng-geng masjid, dia orang tanya, macam mana nak suruh orang datang masjid ni ustaz dia? Kami ni dekat perumahan ni surau saja ada 3. Ini orang tak ramai ni. Orang lebih suka sembahyang surau.
Ini alasan orang yang tak ada jiwa perjuangan. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang berniaga lagi banyak persaingan. Tapi macam mana dia nak kena pastikan orang datang makan di kedai dia? Dia kena bagi layanan bagus, masakan sedap, fasiliti selesa. InsyaAllah orang akan datang ke kedai kita, walaupun ada banyak kedai orang lain. Bab ni orang kita orang masjid kena belajar dengan orang berniaga. Orang berniaga dia dah hidup dengan persaingan dah lama. Orang kita kan suka bersaing. Seorang buka gong pisang, 5 lah gong pisang duduk di sebelah. Dia tak boleh tukar menu lain. Apa salah buat keria ke apa ke? Tak, seorang keria semua keria. Seorang keria antarabangsa semua antarabangsa. Kita tak tahu mana satu lah. Mana ori, mana yang kopi ori. Kita pun tak tahu lah. Tapi orang berniaga dia tak takut dengan saingan. Sebab kita beri servis kita yang terbaik. Dulu sebelum kita boykot McDonald, ada orang saya jumpa, dia berani jual burger depan McD. Kau ni memang jual burger depan McDonald. Mana ada orang berani jual, tuan-tuan? McDonald burger, minta lalu kat tingkap, dapat. Dia dah siap pun semua kan. Selama Mamat ni jual burger Malaysia, Ramli macam-macam, syukur lah apa burger dia jual. Tapi sekarang dia dah makan besar lah. Orang dah tak penyinggah dia tu, semua menyinggah kat dia lah. Sebab itu orang yang berjaya ni dia tak takut dengan saingan. Maka kalau kita nak dapatkan jemaah yang ramai, kita mesti beri servis yang terbaik. Macam mana nak beri servis yang terbaik? Saya ingat kita beri laluan dululah kepada azan isyak lah, yang akan berkumandang. Seminit lagi akan berkumandang azan isyak, kita akan beri laluan. Jadi ingat, untuk nak dapat, kalau pasukan yang sukan lah contohnya, nak dapat player, pemain yang bertaraf dunia, kita kena sediakan fasiliti sukan bertaraf dunia. Kita kena sediakan jurulatih bertaraf dunia, gimnasium bertaraf dunia, mentaliti ahli sukan bertaraf dunia. Baru boleh melahirkan ahli sukan bertaraf dunia. Maka kalau kita nak melahirkan jemaah yang nak datang ke masjid, maka kita juga kena sediakan dulu prasarana masjid yang terbaik. Yang ini saya akan syarahkan kemudian. Kita berhenti dulu seketika untuk memberi laluan kepada azan isyak. Tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan kita pada malam ini. Sebelum saya mengulas lanjut, bagi Pak Jawatankuasa mohon izin daripada jemaah untuk kita anjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah, untuk memberi peluang pada saya mengambilkan ujahan ataupun perbincangan pada malam ini. Izin ni perlu diminta sebab orang yang datang semayang dia berhak untuk mengadakan semayang. Kerana wakaf masjid ketika mula-mula dibina masjid dulu niat untuk semayang, bukan untuk ceramah. Tuan-tuan buat masjid niat untuk ceramah? Mana ada orang buat masjid niat untuk semayang. Jadi orang semayang memang mempunyai prioriti. Jadi kita minta izin lah untuk kita nak anjakkan sedikit. Hadirin hadirat sekalian, tadi kita berbicarakan tentang macam mana kita nak bagi ramai orang datang ke masjid. Sebab kalau masjid kita ramai orang datang, masyarakat kita akan jadi tip-top. Tapi saya sebutkan tadi, kita kena mulakan daripada masjid kita. Masjid dulu kena bagus. Cuma saya tak nafi kadang-kadang masjid sekarang banyak dah bagus, tapi orang tak tahu dia bagus. Sebab dia terlalu ikhlas. Tak boleh begitu. Zaman sekarang ini zaman poligam. Bukan poligami, poligam. Poligam ni politik gambar. Orang nilai kita buat kerja dengan menengok gambar. Lepas itu kita tengok ada yang berhormat, buat kerja bagus, tapi orang tak tahu. Kutuk dia orang rapat, kesian kat dia. Padahal dia kenduri orang pergi, orang meninggal, tak pernah hantar wakil. Tapi dia tak pernah cerita apa yang dia buat. Oh, kena bantai dengan orang. Lepas itu yang berhormat sekarang tukar strategi. Pergi mana pun ambil gambar sekarang. Kalau boleh buat live, buat live. Orang nak kutuk, go kutuk lah. Supaya nak menunjukkan kita buat kerja. Ada jabatan kerajaan buat kerja, orang tak tahu.
Kena kutuk. Oh, penjawat awam makan gaji buta kerja. Sekarang dah banyak kementerian, jabatan, agensi, penguatkuasa buat live ni sekarang. Saya tengok KPDN apa ke Melaka lah, macam-macam. Pergi rai kedai Bangla, tangkap gula macam-macam. Kena buat gitu. Oh buat kerja. Netizen konoh, kena begitu. Samalah kita zaman ni di masjid, memang nak kena viralkan, nak kena menunjukkan kita ni bagus. Tuan-tuan janganlah ingat mana masjid, oh bagus masjid ni, tengok masjid lain tak buat. Tak, masjid lain buat, semua masjid ni bagus diviralkan. Bukan tak ada dalam Malaysia ni orang yang masjidnya sembahyang subuh penuh sampai belakang. Ada, tapi tak cerita, tak diviralkan. Bukan tak ada masjid yang aktiviti dia meriah betul, banyak. Terutama masjid di bandar lah, masjid kampung tak ada lah, muka orang yang sama je. Dia tandas kampung, masjid tak ada tandas. Sebab orang buang air balik rumah, sebelah rumah dia nak guna tandas masjid buat apa? Dia tak ada kepentingan nak baiki-baiki masjid beria ni. Masjid mana ramai, sembahyang subuh ramai penuh, tapi mereka tidak memiliki pegawai publicity. Masjid-masjid yang tuan-tuan selalu tengok lalu dekat wall tuan-tuan tu, itu memang dia orang memang gajikan pegawai publicity. Dia memang gajikan pegawai perhubungan awam dan media. Ada dalam jawatan kuasa dia tu ada satu bertugas kerja kau viral je. Dia admin page TikTok, Twitter, hantarlah apa-apa cerita. Imam naik skateboard ke, jangan imam main snooker ke dah lah. Dia nak tunjukkan, yo, kita dengan orang muda. Itu je. Ada pegawai perhubungan masjid. Saya tahu hal masjid sebab saya dulu KPP Bahagian Pengurusan Masjid. Saya ketua pengarah Bahagian Pengurusan Masjid Jabatan Agama, jaga 600 masjid. Saya pernah jadi imam besar masjid negeri. Jadi kita tahu sepak terjang publicity ni. Ada setengah masjid memang dia punya jawatan kuasa dia ada khas kerjanya berkepit dengan wartawan dia kerja. Dia kalau dulu sinar harian, sinar harian tu dia belanya betul. Minum pagi, makan tengah hari, bela betul. Melawat tapak pun wartawan tu ikut. Belum buat masjid, baru melawatan tapak dengan JKR pun dia ambil gambar masuk berita. Dulu kan orang baca surat khabar. Dia bela betul. Mengetih admin page-page yang macam kita di Melaka ke Melakaku ke apa, memang dia jaga betul. Itu bukannya dia salah, dia nak kena popularkan masjid dia. Tuan-tuan, saya bukan tak pernah jumpa ada masjid buka 24 jam. Tapi ada tuan-tuan pernah tahu? Tak tahu, sebab dia punya pengurusi tak beritahu. Saya 2-3 masjid dah saya pergi, buka 24 jam. Saya tanya Tuan Haji, kenapa tak elan? Oh, kami tak boleh elan lah Ustaz. Ustaz tak boleh elan? Kan ramai pula tidur sini. Dia adalah sebab-sebab dia. Sekarang gelandangan orang buat rumah betul. Macam masjid tuan-tuan ni ada pagar kan. Ada setengah masjid tak ada pagar pun, bebas masuk. Tapi dia tak viralkan. Sebab sekarang ni satu trend, masjid kalau tak ada pagar, hebat masjid ni. Masjid hebat kerana tak ada sekatan untuk orang masuk. Jadi itu yang saya katakan, masjid mesti bagus dan nampak bagus. Jadi untuk masjid akan datang, masjid baru, jangan lupa gajikan satu orang admin. Kerjanya kau hantarlah apa-apa berita yang patut, nak menunjukkan masjid ni apa dia buat khidmat untuk jemaah. Ceritalah, kita telah menyediakan pusat untuk ibu-ibu menyusu bayi, contoh. Hantarlah gambar lebih kurang buat berlakon sikit, buat anak seminitnya. Generasi sekarang jangan buat video lama-lama, tak ada tengok lah. Dia generasi seminitnya. Tengok kan dia swipe, dia swipe, itu je. Aku like, aku tak like, aku swipe, boleh gitu je. Dia indikator masjid yang bagus, dia mesti 3: idarah, imarah, riayah. Apa makna idarah? Tata kelola. Ni bahasa Perdana Menteri baru pula. Tata kelola, pentadbiran yang betul, sistem fail, surat menyurat, data berapa jemaah yang datang dalam seminggu, semua dia ada rekod. Urusan kewangan, duit keluar masuk, semua telus, tak ada tipu-tipu punya, tak ada sorok-sorok.
latihan untuk kaki tangan, semua dia buat. Bahkan masjid yang bagus-bagus saya tengok, dia buat sistem e-file, berkomputer, sistem anak karya, dah tak ada borang lagi, semua secara online. Dia memang digital ni, kita dah tak boleh lari dah. Dah habis dah zaman kertas ni, dah tak ada dah. Bahkan pihak kerajaan, dia nak pastikan tahun 2025 100% urusan di pejabat-pejabat kerajaan 100% dah boleh celik digital. Kerajaan target tahun 2030 dah tak ada kertas lagi dah. Semua pakai digital. Dah tak ada dah tuan-tuan buat appointment pejabat tanah nak pergi jumpa, tak ada dah. Kaunter pun akan tak ada dah. Kaunter orang ramai tak ada. Semua buat kerja atas katil sambil baring-baring begitu je. Kan orang kita memang suka macam tu. Malas betul dia pergi pejabat kerajaan ni, nak sambil baring-baring je. Kalau boleh buat pasport tu pun immigration datang ke rumah, ambil gambar kat katil je. Lagi bagus. Macam tu lah orang nak. Orang dah malas nak pergi UTC lah. Balik. Kata tak nak katanya. Jadi dia akan buatkan semua. Akan datang orang yang tak reti digital, dikategorikan sebagai buta huruf. Tuan-tuan, kalau kita tak pandai handphone, tak pandai tekan-tekan mesin bioparking ke apa ke, tuan-tuan dah jadi OKU lah. Boleh mohon kad OKU lah. Lagi buta huruf lah. Buta huruf. Tapi lambat lagi tahun 2025. Sekarang ni tak tahu, tak apa, belajar. Memang kita mana nak kejar teknologi. Telefon, aduh, nasib baik PKP hari tu kita ada kena scan QR code. Kalau tak lagi lah tak reti buat telefon ni. Sejak belajar scan MySejahtera tu pandai sikit lah. Tip. Tapi ada ke orang pencen, dia malas scan, dia bawa cop. Kecil cop nama dia. Boom, dia cop sekali dengan nama dengan nombor telefon. Cerdik betul orang pencen ni. Tak payah bawa telefon kata dia. Dia buat cop bentuk pen ni. Buku dekat kaunter jaga tu, cop dia semua. Puk. Kata aku tak ada nak scan-scan, aku tak pandai, aku pakai telefon Nokia yang lama. Dia kata mana ada scan-scan. Ya tak ya juga. Jadi sekarang ni semua digital. Kalau macam laporan tahunan masjid pun, masjid kalau tak buat laporan tahunan, susahlah, kena lapor apa yang kita buat. Laporan tahunan, laporan kewangan, dapatan audit, semua orang dah tak pakai print kertas, tak ada dah. Sekarang ni semua pakai digital. Sekarang ni orang pakai apa nama QR code, pakai flip snack ataupun any flip. Mana jemaah datang, scan, semua masuk dalam telefon laporan. Laporan kewangan, laporan aktiviti, laporan apa semua. Senarai tuan kuasa, nombor dihubungi. Semua pakai telefon dah sekarang. Mesyuarat dah tak ada, kertas-kertas ni tak ada lah. Ni zaman akan datang ni begitulah keadaannya. Selain itu juga saya sering berikan pandangan masjid, kalau dia ada sijil-sijil profesional tertentu, orang jadi hormat pada masjid tu. Macam contoh di Melaka kan. Melaka ni kalau masjid kerajaan, boleh dikatakan semua ada EXA. EXA ni ekosistem kondusif sektor awam. Susah nak dapat tuan-tuan EXA ni. Jadi kalau masjid tu ada EXA, kita tahu ini masjid memang champion lah buat pengurusan. Orang yang datang kita akan jadi hormat sebagai orang luar. Sama juga masjid, ada yang pernah saya tengok dia buat ABMS. ABMS ni Anti-Bribery Management System. Itu pakai ISO 37001-2016. Maknanya masjid tu orang tak boleh nak petikai bab integriti dia. Dia punya tahap integriti begitu tinggi sampai ada sijil ABMS, Anti-Bribery Management System. Ni SPRM punya yang cek kita punya. Kalau dah SPRM cek memang terror betul lah masjid tu. Dia nak ketelusan. Sebab kadang ada jemaah, dia kerjanya mengira duit masjid, dia sedekah tak juga, kerja mengira duit masjid. Minggu ni banyak ni, minggu ni banyak ni, sebulan banyak ni. Dia pun tengok apa aktiviti ada. Dia pun tolak campur. Mana pergi duit ni, apa belanja guna ni, apa imam boleh claim pula bersorak di Kuala Lumpur ni. Dia jenis begitu. Tapi kalau ada ABMS ni, tak ada orang boleh petikai. Sebab begitu telus sekali. Ada masjid saya tengok buat OACP. OACP ni pembangunan pelan anti rasuah organisasi. Ni berani-berani lah untuk buat. Baik tu kalau masjid di belah Putrajaya, belah Kuala Lumpur, kalau kita berceramah ni, sagu hati, ambil sain. Lepas sain, cap jari pula macam plan raya tu.
Kata kau ni takkan tak percaya aku. Ustaz, integrity. Cap jari. Atau boleh cap. Masa ustaz balik tangan hitam, kau boleh ceramah kan? Tak, kau boleh mengundi pak. Hitam je. Punya jaga. Memanglah renyah. Tapi orang dah tak petikai lagi. Kan selalu orang kata, kadang ada setengah masjid kong kali kong. Dia bincang dengan penceramah lain, dia keluar duit lain, dia sapu lain. Upah letih lah, duit telefon lah, macam-macam dia cahnya. Berlaku. Jadi orang dah tak nak benda-benda itu. Dalam surat istiar lain jumlahnya, bagi ke penceramah lain jumlahnya, time macam-macam. Jadi bila orang buat OACP, ABMS, orang dah jadi hormat. Sama juga ada orang buat ISO, IEC, Information Security Management System. IT dia buatkan ISO dia. Ada orang buat yang paling ramai MS ISO 9001-2015, Sistem Pengurusan Kualiti. Masjid saya dulu buat ISO, MS ISO 9001-2015. Letih, penat memang, tetapi orang hormat. Sebab kita punya standard pengurusan, standard dunia. Orang tak boleh, padahal kita tak adalah terror, sistem tu je yang terror. Ada sekali tuan-tuan, kami buat program di masjid negeri masa tu, kita buat program Merarau Harmoni. Pelik segilah nama dia. Merarau ni makan tengah hari, lunch, bahasa Melayu panggil lunch, merarau. Kita buat Merarau Harmoni. Kita panggil kawan-kawan kita dari penganut agama lain, dia punya padri, tok imam, sami apa semua, datang ke masjid makan tengah hari. Kita buat program itu. Tiap-tiap bulan buat. Panggil lah. Dia panggil program Masjid for All. Kami dipaham, tapi benda ni saya tidaklah kempen. Tuan-tuan nak buat, tak buat, tak apa. Benda ni kena bincang dengan majlis agama juga. Tak boleh suka-suka hati. Sebab melibatkan ada agama lain apa semua. Kami dulu dapat titah Berkeduli Tuanku. Sebab dia tengok di Singapura ada kejayaan dekat masjid, apa nama, Masjid Ba'alawi di Bukit Timah di Singapura. Masjid tu memang mesra kepada masyarakat, bukan sekadar Islam, bahkan non-Muslim. Sampaikan masa berbuka, ramai-ramai orang bukan Islam pun datang, dan dia bagi je makan. Sebab tu bukannya duit Baitul Mal, duit zakat, duit masjid, sumbangan orang kita bagi, yang berhormat bagi. Jadi semua orang datang. Masjid tu memang open for all betul. Kadang non-Muslim datang, orang Cina apa semua, tapi dia respect lah masjid. Tutup pakai jubah dia. Habis sembahyang Isyak, tok imam ada beratus orang nak buat sambutan birthday. Ada, mana ada masjid buat sambutan birthday? Masjid Ba'alawi je buat. Bawa kek, tok imam tolong doakan. Bawa kek, bismillahirrahmanirrahim, panjang umur ke apa, potong kek, imam makan sikit. Oh, suka sangat orang kampung, Allah panjanglah umur kita. Snack, bawa pula pulut kuning. Kita tak terbuat macam tu. Dia boleh layan jemaah dia sampai begitu. Buat birthday di masjid. Tapi tak ada lah tiup-tiup belon, tak ada. Minta doa je. Bawa baby, tahnik. Dia semua lepas Isyak dia buat. Termasuk non-Muslim datang. Time ada ceramah macam ni, habis ceramah makan. Time makan adalah India, Cina. Jadi tuanku faham, pernah semayang beberapa kali di situ. Dia tertarik dengan cara tu. Jadi dia minta Masjid Negeri Pahang, korang cuba fikir macam mana. Kami pergi tengok, duduk tengok macam mana. Belajar ambil inspirasi daripada Tok Imam ni. Imam Said Hassan bin Habib Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hassan Al-Attas. Tuan-tuan ada rezeki pergi jumpa dengan Habib Hassan, Imam Masjid Ba'alawi, Bukit Timah, Singapura. Kami pergi cuba buat di Pahang, di Kuantan. Jadi majlis masa tu panggil lah padri-padri. Kita panggil Reverend Father Josh Pakiasami, dia ni pengurusi gereja St. Thomas di Kuantan. Panggil pengurusi gereja Tamil. Kita panggil pengurusi kuil Sri Mariaman. Kita panggil pengurusi majlis Hindu Sanggam Malaysia Cawangan Kuantan. Datang makan lah. Dan kita tahu dia orang ni vegetarian apa, jangan buat makanan pelik-pelik ikut tekak kita, kena sesuai lah untuk dia orang juga. Jadi bila dia datang dekat bilik meeting tu masa taklimat, ada sijil ISO semua. Dia orang kagum. Oh, you got ISO ah? Ya, ISO. Oh, very good lah. Sebab orang-orang ni dia tahu nilai sijil itu. Jadi kalau tuan-tuan macam di masjid ada sijil EXA, sijil ISO, ada sijil 5S, ada sijil itu ini macam-macam, orang akan jadi wow, orang hormat masjid kita.
Masjid kena jadi hebat lah. Cuma saya tak sempat nak buat. Ada satu lagi inisiatif. Inspirasi ni saya dapat daripada Melaka. Sebab saya baru nak buat, dah kena tukar ke Jabatan Mufti. Saya dapat inspirasi nak wujudkan masjid negeri jadi pusat OSH. OSH ni untuk kita nak jaga safety masjid. Dulu saya jumpa dengan CM Melaka yang dulu lah, apa ni, Tok Leman, yang Berhormat Datuk Seri Utama Sulaiman Mat Ali. Dia kan rajin ke masjid, kalau ceramah dia datang. Jadi rupanya dia sebelum jadi CM Melaka, dia ni orang QAC. QAC ni Quality Assurance and Control. ONG lah, Oil and Gas. Dia kerja dengan Petronas, cari gali, Exxon Mobil. Dia memang orang minyak betul, ONG. Dia memang antara yang dia terror adalah DOSH, tentang Occupational Safety and Health ini. Saya tanya kepada dia, Datuk Seri, kalau masjid nak buat jadi pusat OSH, logik ataupun tidak? Occupational Safety and Health. Maknanya contoh, sebelum semayang atau sebelum ceramah, ada taklimat safety. Munasabah tuan-tuan buat. Dia kata elok sangat kalau dapat dia buat oleh ustaz. Dia kata sebab masjid ni tempat awam, public. Kalau berlaku apa-apa, jemaah nak lari ke mana? Mana tuan-tuan nak lari kalau berlaku sebarang masalah? Sebab itu kalau di Malaysia ni kita ada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia, JKKP, ataupun DOSH, Department of Occupational Safety and Health. Jabatan ini kerjanya pastikan keselamatan orang yang sedang bekerja, melindungi daripada bahaya keselamatan. Tapi DOSH ini biasanya tumpu untuk kilang, lombong, kuari, tapak pembinaan, construction. Yang itu yang dia jaga, pakai safety helmet dan macam-macam lagi. Untuk masjid tak ada. Walhal masjid tempat awam dan ada risiko kemalangan. Masjid tuan-tuan ni tak apalah, masjid comel kecil, tak ada masalah. Kalau masjid-masjid yang besar-besar pakai kipas HVLS. HVLS ni high volume low speed. Orang kampung panggil kipas helikopter. Ukur lilit hampir 8 meter. Berat pula bukannya ringan. Rata-rata 120 kilo, 115 kilo, 109 kilo. Paling ringan pun jenis Torquay Waterline 79 kilo. Itu yang terbaru di pasaran. 79 kilo kalau jatuh, mati syahid semua. Dahlah pasang, kita tak tahu betul ke tidak. Tak ada river JKR apa ke, main pasang, melentang kabel, melompat macam tu. Biar betul di masjid dipasang. Macam tak ikut spek, melentang-lentang wayar. Satu plug, 6 plug cucuk situ. Itulah imamnya, itulah ni. Bayangkanlah daripada segi keselamatan, itu memang kurang. Berapa banyak masjid bila short current? Berapa ramai? Allahu Akbar, kena current. Mikrofon keluar current. Dan masjid TMB bagi 800 M power. Banyak aircon dah jadi 860. Tak overload. Itu asyik tendang je kerja. Sebenarnya isu safety banyak. Tak masuk lagi pengubah suaian. Kadang renovate, safety tak ada langsung. Staging tak ada, apa tak ada. Jemaah lalu dengan tak ada slipper apa semua. Kita buat kerja-kerja pendawaian elektrik, ngeri tengok. Pasang distribution box, single phase, 3 phase, socket plug, pasang lampu, kipas, aircon, underground cable. Lepas tu imam pun kena pandai juga sebut benda-benda teknikal tu. Oscilloscope, ammeters, ohmmeter, voltmeter kena pandai sebut. Kalau tak kena tipu je. Jadi kita tak ada, dia panggil HIRAP. HIRAP ni Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control tu tak ada. Di Singapura tuan-tuan, ingat, kalau kita nak cari contoh dalam mengurus masjid, pergi ke Singapura. Singapura ni 70 lebih masjid dia, semua jadi contoh untuk kita. Tuan-tuan pergilah jalan ke Singapura. Seronok pergi Singapura. Masjid dia lain cara mengurus dia. Di Singapura, masjid ada taklimat keselamatan. Maknanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita mulakan ceramah, sedikit taklimat keselamatan. Masjid ini ada 4 pintu kecemasan. Sekiranya berlaku sebarang kemalangan ataupun kebakaran, tuan-tuan naklah menggunakan macam kapal terbang tu lah.
Ini adalah pelampung keselamatan anda. Jika tiup di sini, picit di sini, tu jangan bawa balik. Akhirnya kapal tersumbat, akan keluar combong udara, pakaikan diri sendiri, baru pakai pada orang lain. Ini adalah talimat keselamatan. Sila baca terlebih dahulu sebelum gerak, dan jangan bawa balik. Lepas tu baru jalan. Itu nama safety. Jadi masjid saya cadang kepada bekas CM, kalau masjid buat okey lah. Bagus sangat, dia kata ustaz. Saya tak sempat buat, dia pun tak sempat buat juga. Sama-sama tak sempat jugalah. Dua-dua tukar kerja lain. Mungkin ada JK kata, alah biarlah ustaz, kok dia mati kena empat kipas pun. Mati syahid. Biarlah tu imam kena empat dengan kipas ke lampu ke, biar je lah. Semua kan mati syahid. Tuan-tuan, kita kena ingat, jaga nyawa keselamatan manusia adalah kerja mulia. Dalam Quran Tuhan sebut, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa memelihara keselamatan kehidupan seorang manusia, sama dia memelihara kehidupan manusia semuanya. Surah Al-Ma'idah ayat ke-32. Sebab itu kesalahan yang menyebabkan kehilangan nyawa orang, itu akan jadi kes pertama diadili di padang mahsyar. Awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima'i. Kes proceeding pertama yang akan dituntut pada hari kiamat adalah masalah pertumpahan darah yang disebabkan oleh pelbagai faktor, antaranya kelalaian. Ini hadis Imam Bukhari. Jadi kita kadang di masjid duit banyak, beli tu beli ni, pasang kipas pasang ini, tanpa menilai keselamatan, tiba-tiba jemaah jadi mangsa. Kita juga akan dipertanggungjawabkan. Tapi dia tak sempat buat, ini cerita sajalah. Apa lagi masjid boleh buat? Kita buat masjid berkembar misalnya. Tuan-tuan, masjid berkembar kena buat. Sister City Melaka ada bandar berkembar, maka masjid kita ada masjid berkembar. Saya mencadangkan Masjid An-Ni'mah Bukit Piatu ini, nanti kalau masjid baru, buatlah masjid berkembar. Dengan siapa? Kalau saya boleh cadangkan, tuan-tuan buat berkembar dengan Masjid Omar Kampung Melaka. Di mana? Di Singapura. Di Singapura ada masjid Kampung Melaka, tapi tak ada orang Melaka yang ambil tahu masjid ni. Rugi betul lah. Masjid Omar Kampung Melaka di Singapura. Masjid ni betul-betul town, betul central area, Singapore Central Business District. Tengah-tengah bandar betul, bukan kawasan estate perumahan. Tengah bandar. Masjid ni malam tak ada orang, sebab yang datang orang kerja siang. Saya beberapa kali ceramah di situ, semua siang. Ataupun kalau ceramah malam, program khas. Dia kena import pula jemaah daripada estate-estate lain. Kalau estate ni macam tempat getah lah. Daripada perumahan-perumahan lain, di Bedok di mana ke, bawa ke situ untuk nak menengok ceramah. Dan Masjid Omar Kampung Melaka ni masjid tertua di Singapura. Dia bina tahun 1820. Kenapa nama Kampung Melaka? Sebab orang Melaka ramai duduk di situ dulu. Orang Melaka ramai berniaga. Dinamakan Masjid Omar sempena nama tuan tanah dia, Said Omar bin Ali Al-Junaid, tuan tanah di situ. Jadi saya tengok tak ada lagi Masjid Melaka yang nak buat MOU ke, nak berkawan ke. Tuan-tuan buatlah. Banyak faedah, boleh berjalan Singapura. Berjalan. Lepas tu kita dapat semangat baru lah. Macam ni cara mengurus. Jadi jemaah kita pun rasa seronok. Lain macam JK baru ni, international lah kita sekarang. Dia pun jadi seronok lah. Ada pula taklimat keselamatan, pakai safety helmet. Tok imam pakai topi putih macam kontraktor lah. Ni contoh sajalah. Contoh. Kemudian itu idarah. Yang kedua imarah. Imarah ini macam mana kita nak meramaikan orang. Saya cadangkan, kita ni cerita idea-idea sajalah ya. Saya cadangkan masjid baru tuan-tuan nanti, jadikan pusat astrofik ataupun kosmofik. Dia Melaka ni salah satu yang kita orang negeri lain malu adalah masjid-masjid dia banyak yang memiliki kemahiran fiqh astro. Dia orang ada jam matahari macam-macam. Melaka memang terkenal lah daripada dulu lagi. Tapi untuk masjid kita nanti, kita jadikanlah masjid kita esok sebagai pusat astrofik. Selain daripada Balai Cerak Al-Khawarizmi, masjid kita adalah tempat untuk menengok juga benda-benda yang di angkasa ini.
Mungkin tuan-tuan kata, belanja besar Ustaz. Don't worry. Untuk belanja membuatkan astrofik atau kosmofik ini boleh dapat geran bantuan daripada kerajaan persekutuan, iaitu daripada Agensi Angkasa Negara, Angkasa, bawah MOSTI. Ni dah pecah rahsia lah nasib bang korang Dia boleh bagi bantuan sampai 250,000. Tapi tak ada orang minta. Mana ada orang minat nak menengok benda angkasa ni? Orang tak minat, orang minat tengok Facebook je, orang tak tengok benda angkasa ni. Dia bagi 250,000 dalam satu projek dia panggil Inovasi Sosial MOSTI, MSI. Banyak masjid saya dah kempen untuk mohon, tapi tak ada. Saya tanya MOSTI, tak ada yang minta, tak minat. Tapi dia boleh bagilah peralatan-peralatan. Teleskop kalau 250,000, bawah sikit daripada Khawarizmi itu. Tuan-tuan dah boleh menengok anak bulan lah. Jangan istihar pula, boleh menengok lah. Tapi kalau setakat untuk nak menengok buat hobi, itu belanja tak besar. Untuk beginner teleskop, kalau Celestron Tablescope DX70, itu baru 500 lebih ya. 519, 520. Boleh lah tengok kawah bulan. Jadilah hari menengok bulan berkibar, kini tengok kawah bulan pula. Ataupun beli Skywatcher Dock 100 Heritage Retractable Telescope, itu lebih kurang dalam RM679. Itu boleh tengok kawah bulan, boleh nampak planet Mushtari dengan Zuhal, dan boleh nampak gugusan-gugusan bintang dalam galaksi Bima Sakti. Kalau upgrade sikit, Skywatcher Mark 102, itu teleskop lebih kurang dalam 1,500. Itu boleh tengok kawah bulan, boleh tengok planet Zuhrah, Marikh, Mushtari dan Zuhal. Campur boleh buat astrofotografi. Astrofotografi ni orang biasa cameraman ambil gambar kat wedding apa semualah. Kalau ada kamera yang bagus, kita boleh buat astrofotografi, ambil gambar bulan, ambil gambar matahari. Sama ada pakai kamera DSLR boleh, pakai handphone pun boleh. Kalau tengok anak bulan, kos tak tinggi, 5,000, 6,000 dah boleh beli. Minimum kena ada Sharpstar Askar 400 Astronomical Telescope. Itu dah staraf Jupum dah tu, Jabatan Ukur dan Pemetaan. Mana keluar 5-6 ribu dah boleh tengok anak bulan. Tapi tuan-tuan tengok je, jangan istihar pula. Dan jangan pula tak nak sama dengan penyimpan umum besar pula. Penyimpan besar umum puasa esok, kami nampak lusa pasal esok pula. Jangan begitu, kalau bagi ilmu lebih daripada mufti. Tak boleh lah lawan mufti kena ikut. Mufti patwa. Kalau ada teleskop nanti, Masjid An-Ni'mah boleh teropong kawah bulan. Dan kalau nampak kawah tu pula kawah baru, kawah lunar craters kita panggil, tuan-tuan diberi penghormatan taruh nama masjid pada kawah bulan. Ini pun tak ada lagi, saya tak jumpa lagi lah. Kita report dia punya garis lintang, garis bujur, diameternya berapa, hantar report pada International Astronomical Union. Nanti kalau lulus akan dinamakan kawah tu nama kita. Setakat ni di bulan 24 kawah nama ahli falak Muslim. Yang lain semua nama Mak Saleh, Abu Fida, Abu Wafa, Al-Bakri, Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Al-Marakushi, Ibn Battuta, Ibn Firnas, Ibn Yunus, Ibn Rushd, Omar Khayyam. Tak ada lagi nama orang Melayu, belum ada lagi, sebab tak minat. Lepas ni kalau tuan-tuan teropong nampak kawah, confirm hantarkan dia punya garis lintang, garis bujur, diameter, hantar report, dia akan reply lah. Tu namakan kawah Masjid An-Ni'mah Bukit Piatu. Kan kita, masjid kita ada kawah di bulan. Hebat betul. Kalau tak mampu buat pakai kamera tu, tuan-tuan buat Mizwalah. Mizwalah ni yang Melaka champion ni, orang ramai. Orang Melaka pun tak tahu, Melaka terror bab ni. Di Melaka ini banyak masjid ada Mizwalah. Mizwalah ni instrumen astronomi klasik. Orang biasa panggil Sa'ah Syamsiah ataupun jam matahari. Kita boleh tengok jam menerusi bayang-bayang matahari. Dan Melaka ni antara negeri yang masjidnya banyak yang ada Mizwalah. Antaranya Masjid An-Nur di Kampung Peringgit, itu ada jam matahari. Itu lagi lah dah 100 tahun jam tu, dah lama. Ada Mizwalah Rehal dan juga Tongkat Istiwa di Masjid An-Najihin, Taman Merdeka Jaya, Batu Berendam, Melaka Tengah. Itu yang paling popular.
Orang Melaka kalau tak pergi lagi ke masjid ni menengok dia punya rehal dengan tongkat tu, berhenti je lah jadi orang Melaka tu. Satu Malaysia datang tengok kita, lah ada ke? Aku tak tahu cerita. Apa benda lah. Masjid Serkam Pantai pun sama juga, ada mizwalah. Dan di Perak ada satu masjid, dia pasang ruhamah. Ruhamah ni satu jenis jam matahari, dia gabung dengan tongkat istiwa. Itu kos dalam 2,500, 2,700 sudah boleh buat. Jadi andai kata masjid kita bateri habis, jam digital semua tak ada, jam pun rosak, kita masih boleh tahu Zuhur pukul berapa, Asar pukul berapa. Begitu hebat sekali teknologi astronomi orang zaman dulu lah. Kalau nanti tuan-tuan ada kesempatan pergi ke Sepang, komplek tabung haji Sepang, hantar orang pergi haji, dia ada buat satu mizwalah nama Taha. Itu mahal, 300,000 kos dia. Siap 6 bulan. Kita buat tu, dia boleh tengok pukul berapa, tepat pukul berapa, sama jam kita. Ini Allah Ta'ala punya kuasa. Mungkin ada yang kata, membazir Ustaz, apa benda, banyak benda lain nak buat. Tak, tuan-tuan, banyak pahala buat cerapan matahari ataupun langit ini. Nabi pernah sebut, kata Abi Aufa, inna khiyara ibadillahi alladhina yura'una syamsa wal qamar wal nujum wal azillata li zikrillah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang baik adalah yang mereka selalu mencerap matahari, bulan dan juga bayang-bayang untuk sentiasa ingat kepada Allah. Jadi banyak pahala dia. Apa lagi yang kita boleh buat? Yang terakhir, masjid yang boleh kita buat adalah untuk mewujudkan khidmat kepada jemaah. Ingat, kita ni Allah pilih jadi pengurusi, jawatan kuasa apa juga jawatan, Imam Bilal. Ini Allah pilih untuk kita khidmat kepada hamba-hambanya. Jadi kita sebagai pegawai di masjid, kita mesti anggap jemaah kita ni customer kita. Ini semua customer, walaupun mereka jemaah. Kita kena layan mereka macam customer lah. Tapi tak boleh pegang prinsip customer is always right, letih. Sebab dalam semayang yang tetap always right, imam. Tak boleh customer. Oh, kalau customer yang menentukan semayang, tak semayang kita. Mana nak semayang kena tanya customer dulu, nak baca surah apa rakaat pertama, silakan bincang. Imam baca izajah je rakaat pertama. Jangan banyak-banyak, aku banyak kerja lain nak buat. Rakaat kedua wal asri. Dia pula menentukan apa nak baca. Itu dah. Dalam semayang imam berkuasa penuh, diktator. Ikut dia lah nak baca apa. Tapi dari segi pelayanan kita kepada kebajikan mereka, itu mesti diutamakan. Pahala besar tuan-tuan layan orang jemaah ini. Cuma tuan-tuan para jemaah, janganlah buat masjid ni macam rumah tuan-tuan pula. Masuk masjid, Tuan Imam ni kenapa bunga ni taruh sini? Taruhlah sana sikit. Ini kenapa meja dekat? Janganlah buat macam rumah tuan-tuan. Ikut Tuan Imam lah nak letak kat mana bunga tu. Jadi kita datang ibadah, semayang, berikan yang terbaik. Untuk masjid wujudkan wifi, tak boleh tinggal. Ini zaman digital, wifi tak boleh ada, tak boleh tak ada. Kamar selesa ataupun tandas mesti TikTok. Jangan tandas tu pintu engsel tak ada, flash. Dia kadang bukan rosak, tapi volume jemaah ramai. Kalau hari Jumaat tandas ada 5, jemaah ada berapa ratus. Orang ni masuk, flash. Keluar, orang kedua masuk. Air yang flash tak sempat naik lagi. Dia dah sudah, dia flash tak ada air. Guguk. Waduh, tu ketua pecah pula dah. Itu puncanya. Jadi untuk nak selesaikan masalah ni, pasangkan jaring besi supaya dia tak tumbuk dah benda itu. Dah ni contoh saja. Cari di kedai ware yang air cepat naik. Lepas flash naik, laju saja. Kalau nanti hege-hege urat besar-besar ni air, itu kena terajang dengan budak tu. Itu contoh, bukan salah jemaah. Barang kita beli tu cak ayam sikit, cari ayam bagus-bagus sikit. Kalau boleh tandas ni tak payah buat lah, senang. Kalau saya tanya saya lah, dalam enactment undang-undang kita, tandas tak masuk spesifikasi masjid. Masjid ni dalam undang-undang kita, hatta di Melaka, masjid adalah mimbar, mihrab, kubah, menara. Dia ada sebut-sebut, tandas tak ada. Jadi dari segi undang-undang, kalau buat masjid baru, tak buat tandas pun tak apa. Kalau jemaah marah, kenapa gila imam baru ni tak buat tandas?
Jawabnya, tuan-tuan, kami ni jaga rumah Allah. Rumah setan kami tak jaga. Tuan-tuan nak terkencing balik rumah lah, apa masalah? Boleh jawab gitu, tapi something lah jawapan gitu. Kita sediakan lah, tapi nak kena jagalah. Kamar selesa, tempat wuduk yang bersih, penyediaan ruang telekung untuk kaum muslimat yang datang singgah. Biarlah telekung tu jangan ada tai lalat, biarlah wangi. Di Kuantan dia ada satu grup NGO, dia panggil geng telekung Kuantan. Dia orang ni memang pusing masjid, surau, tandas Petronas, apa semua dia pergi, dia tolong cucikan. Di Melaka saya tak pasti ada atau tidak NGO sebegitu. Tapi kalau tak ada, wujudkanlah. Dia orang pergi, besar pahala. Pergi Dobi, toke Dobi tu sponsor pula lagi. Jadi ramai pula masuk surga. Orang ni masuk surga sebab sponsor benda-benda baik. Cucikan, bagi wangi-wangi, jemaah pakai telekung, wanginya. Jadi kain plekat, ini kain plekat kadang yang masjid angkat berabuk la ilaha illallah. Ni contoh ya. Basuhkan, jadi orang pakai, wanginya, dapat pahala kita. Khidmat. Tuan-tuan tengok Masjidil Haram, dia khidmat pada kita jemaah. Dia marah tu biasalah, jalan tegeh-hegeh memanglah kena marah. Haji, Allah haji, itu biasa. Tapi khidmat dia bagus, bersih. Lantai dia walaupun putih, tuan-tuan pakai stokin. Pernah kotor? Mana pernah kotor stokin kita? Balik hotel cek balik tapak, mana ada kotor? Tuan-tuan try masjid kita, pakai stokin pusing sekali. Macam-macam bawa stokin. Sebab dia orang cuci 24 jam, cuci. Wangi, air zam-zam tu dia cek, panggil doktor, takut ada kuman lagi. Walaupun air surga dia cek juga. Cawan semua. Tengok khidmat dia macam mana. Lepas tu dia ada pula khidmat air zam-zam yang tuang pada badan pun ada. Tak perlu ambil sendiri dah, dia tolong bawa kulu kilir zam-zam, dia pun keluar tuang. Pakai robot, ada khidmat tanya fatwa. Keluar masjid, ada satu ruang tanya hukum hakam. Sekarang ni hukum hakam tanya online. Kita buka hari tu, tekan, ada satu ustaz tu dalam mana bilik, tanya, apa hukum saya pakai ihram gini. Ustaz tu jawab lah. Bahasa Melayu ada, bahasa Arab. Ini khidmat. Dia bubuh dekat Hajar Aswad, wangi, bersih. Jadi kita kena khidmat, besar pahala kita. Menyediakan kapet yang bersih misalnya, panggil cuci. Sekarang masjid ramai beli cuci sendiri, cuci kapet, cuci sedut, lepas tu buang, hitam air. Itu semua dosa-dosa yang bertumpuk. Banyak dosa jemaah ni, sujud semua dosa. Bila sedut, hitam air. Kalau malas cuci kapet pun, Ramadan, sebelum Ramadan cucilah sekali. Ini kita nak masuk Rejab, Syaban, Ramadan, cucilah ni jemaah. Biar di sujud tu Allah wanginya kapet, masuk surga rasa. Seronok. Kita sembahyang Masjid Nabawi, kan kapet dia wangi. Sujud dekat Raudhah, Allah wanginya kapet. Lupa nak doa apa. Lamanya. Angkat kepala gelap. Ya Allah, kenapa gelap? Rupa duk bawa kain Pakistan. Pakistan tu dia langkahnya kepala kita. Tu raya tu. Aku lah sujud, kau pergi langkah, terangkat jubah dia. Ruang apa? Ruang santunan bayi, ruangan riadah kanak-kanak. Kadang kita marah budak-budak datang berlari, tapi kita tak sediakan tempat dia main. Tuan-tuan kalau pergi Singapura, pergi Masjid Mawaddah di Sengkang, dia tempat bermain budak pun dia ada. Jadi mak bapak datang semayang, budak-budak boleh main. Nanti masjid kita kalau yang besar, ada ruangan main. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, ada tempat permainan budak-budak betul. Budak-budak main, ada penjaga seorang lah, tengok. Ada ruangan rehabilitasi warga emas. Ramai kan orang pencen datang masjid, habis semayang kuliah duha, masuk gimnasium, ada kayu basikal, ada exercise. Ada datang orang buat fisio lutut. Jangan ambil duit jemaah, masjid bayar. Beritahu budak fisio berapa passion kau catatkan. Nanti sebelum balik pukul 12 kau beritahu, nanti kita bayar. Duit majlis agama boleh bagi. Khidmat jemaah. Wah, jemaah kata bagus, ini masaj pun ada. Hebat tuan masjid. Ini baru orang panggil masjid. Masaj sama picit, masjid namanya. Ada warung ngopi. Warung ni saya tak kempen sangat berniaga, tapi sebab ada orang sensitif masjid buat bisnes, buka kedai. Tapi kalau nak buat warung ngopi, buat. Tapi konsep jangan sama dengan warung di luar. Warung di masjid mesti tagline-nya
mengopi sepuasnya, membayar seadanya. Maknanya kita tak tetapkan harga. Kau ambil kopi ke apa ke, makanlah nasi lemak ke apa, kau nak bayar seikhlasnya. Sebab kita bukan meniaga, kita nak sumbangan. Itu mungkin okey. Maka inilah antaranya tuan-tuan yang boleh menyebabkan masjid kita ramai orang datang. Kehebatan masjid kita, orang jauh pun sanggup datang nak menengok. Macam masjid kami di Pahang, Masjid Temeloh Jaya tu, terkenal lah dia sembahyang jemaah sampai ke sembahyang subuh sampai ke dinding. Orang luar pun datang. Sewa pula homestay dekat-dekat situ sebab nak menengok dengan mata kepala sendiri. Betul ke kan dia berlakonnya? Rupa betul. Dia orang datang. Jadi masjid kita kalau bagus, satu Malaysia datang tengok. Jadi lama kelamaan Allah akan beri rahmatlah kepada kampung kita hanya kerana masjid kita penuh keberkatan. Sebenarnya banyak nak cerita tapi masa kita pun dah agak lewat. Ni kan ada makan lagi. Makan penting tuan-tuan. Tak boleh tinggal kita manusia. Mana makan rohani tak jadi. Jadi saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasihlah atas undangan. Mohon maaflah lewat sedikit berhenti ceramahnya. Moga-moga ada manfaat perbahasan kita. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.